Baik, saya mau bersama dengan Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengarah Pengasas Institut Kajian Etnik. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Prof, bagaimana Prof melihat Tuanku Sultan Johor, pentadbiran baginda akan membawa kelainan selaku Yang di-Pertuan Agong? Saya rasa tiap-tiap calon Yang di-Pertuan Agong ni telah membawa mesejnya sendiri, membawa wataknya sendiri, dan juga kita lihat daripada yang pertama, Tengku Abdul Rahman, sampai ke yang terkini Sultan Pahang dan menjadi Agong. Sekarang Sultan Johor Darul Takzim, iaitu Sultan Ibrahim, pastinya membawa kelainan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan di negara kita. Salah satu perkara yang menarik perhatian saya mengenai Sultan Ibrahim ini ialah pengenalan konsep bangsa Johor yang timbul daripada pemimpin kesultanan. Ini adalah sebenarnya konsep yang menggambarkan masyarakat majmuk di Johor yang berjaya mengangkat ekonomi dan pemerintahan Kesultanan Johor dengan gabungan peniaga dari pelbagai kaum. Jadi saya rasa konsep ini memang pun yang berlaku di negara kita ialah di mana kepelbagaian kaum ini memberikan kita platform atau pelantar untuk mencapai kejayaan ekonomi dan politik. Dan beliau salah seorang sultan yang saya rasa banyak memberi pandangan yang terbuka. Kita jarang mendengar sultan-sultan lain memberi pandangan yang terbuka, yang malah impromptu lah kadang-kadang itu. Menarik kerana ini saya anggap sebagai menjiwai perasaan dan juga pandangan rakyat, persepsi dan harapan kepada orang ataupun manusia seperti dia sebagai sultan memberikan gambaran ataupun pendiriannya mengenai sesuatu hal. Baik soal kedai dobi yang halal dan sebagainya dahulu, sampailah ke isu-isu yang lebih besar dalam negara. Jadi beliau akan membawakan saya anggap satu perkara yang penting, itu menjadi obor perpaduan di Malaysia. Ya, adakah Prof merasakan bahawa Sultan Johor akan bersifat lebih hands-on sebagai Yang di-Pertuan Agong, dan jika ya, bagaimana ini akan mempengaruhi dinamika antara Yang di-Pertuan Agong yang baru bermula tahun depan dengan Perdana Menteri? Pada saya dinamika ini sudah pun diasaskan apabila Datuk Seri Anwar bertemu baginda, berbincang, khususnya menyelesaikan beberapa persoalan ekonomi dalam konteks negeri Johor, hubungan Johor dengan negara China, perniagaan dengan negara China, dan juga banyak hal-hal lain yang saya kira menarik yang dibangkitkan oleh Sultan ini. Jadi memang kenalah penerimaan beliau ini atau baginda ini menunjukkan penerimaan dari satu segi, kesediaannya bekerjasama dengan Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri pun sedia bekerjasama dengan baginda. Jadi pada saya ada keharmonian yang tersirat dalam hubungan ini yang akan membawa keuntungan kepada kedua-dua pihak dan negara umumnya. Baik. Saya ingin kembali Prof pada apa Prof sebut tadi berkenaan dengan bangsa Johor, kerana ini adalah antara konsep yang terkenal dengan kerabat Raja Johor ataupun Sultan Johor. Sebagai Yang di-Pertuan Agong bermula Februari ataupun 31 Januari tahun depan, bagaimana Prof merasakan Tuanku Sultan Johor akan membawa konsep bangsa Johor ini dan menjadikannya lebih besar makro untuk mewakili rakyat Malaysia? Sebenarnya di Malaysia ini belum ada satu konsep bangsa Malaysia, kecuali beberapa cadangan, sama ada Tun Mahathir dulu membincangkan bangsa Malaysia, konsep yang diutarakan oleh DAP Malaysia. Jadi pada saya, apa yang dikenalkan oleh Sultan Johor ini menarik kerana dia daripada entiti sebuah negeri, beliau telah mewujudkan satu konsep bangsa. Negara atau pemerintahnya itu ada, tetapi bangsanya macam mana di Malaysia ini? Masih kita mencari bangsa idaman itu.
Tetapi di Johor telah memastikan bangsa idaman mereka, dia ada negeri, bangsa idaman dia, ialah sebenarnya bangsa yang diterima ialah bangsa Johor. Jadi setakat manakah kemampuan baginda mengangkat kefahaman ini di peringkat negara, kita akan sama-sama saksikan. Adakah bangsa Johor ini merupakan satu, boleh dijadikan bangsa idaman pada negara kita? Bercontohkan pengalaman Sultan Johor. Jadi ini yang saya kira ramai yang tak faham apa implikasi bangsa Johor itu terhadap pencarian sebuah bangsa Malaysia di negara kita. Jadi ini menarik kita perhatikan untuk 5 tahun yang akan datang, bagaimana beliau dapat mengintegrasikan antara kefahaman di Johor ini dengan kefahaman yang diinginkan di seluruh negara kita. Ya. Prof, rakyat Malaysia melihat kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai simbol kepada Raja-Raja Melayu, orang Melayu, ketua agama Islam, ketua negara. Jadi konsep perpaduan itu sangat penting dan kita sering juga melihat kepada figura Yang di-Pertuan Agong untuk kita menekankan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Jadi melihat kepada style Tuanku Sultan Johor, adakah Prof merasakan beliau akan bawa sesuatu yang baru berkenaan dengan mengeratkan perpaduan antara kaum di seluruh Malaysia menjadi Yang di-Pertuan Agong nanti? Saya lihat apa yang baginda lakukan di Johor ini menarik, ya, kerana beliau melantik Kapitan Cina dan melantik pelbagai lagi tokoh-tokoh di Johor itu untuk menggalakkan keprihatinan terhadap perbezaan itu harus dicari penyelesaian atau dicarikan tanda integrasi. Jadi saya rasa sangat positif kalau kita lihat keinginan baginda mewujudkan integrasi itu, integration platform. Platform integrasi itu adalah satu kekuatan beliau. Jadi kita selalu membincangkan dalam indeks perpaduan nasional mengenai kita banyak bersetuju dan banyak juga setuju untuk tidak bersetuju. Itu yang kita ungkapkan sebagai kesepaduan sosial. Ya. Dan inilah dia kekuatan Sultan Johor ini, Sultan Ibrahim. Beliau menerima apa yang kita tak bersetuju. Yang kita bersetuju itu dah pastilah yang terbaik. Tapi yang tak bersetuju itu dia akan mencari jalan untuk bagaimana menggalakkan kita menimbulkan persetujuan dalam hal-hal tersebut. Walaupun ada perbezaan ataupun pandangan, walaupun persepsi rakyat yang dari kaum lain berbeza. Jadi pada pandangan saya, dia ada kemampuan dari pengalaman baginda di Johor sendiri boleh dikongsikan dengan negeri-negeri lain dan rakyat Malaysia lain, sama ada di Sabah, Sarawak ataupun di Semenanjung. Inilah dia simbol kekuatan baginda, iaitu mewujudkan satu kesatuan, kesepaduan di Johor itu dengan bersetuju untuk bersetuju dan bersetuju untuk tidak bersetuju dan mencari platform integrasi untuk menyelesaikan apa yang tidak bersetuju. Inilah kekuatan beliau yang telah ditunjukkan semenjak beliau menjadi Sultan di Johor. Baik, Prof, soalan terakhir dengan baki seminit yang kita ada ini, saya ingin pergi ke proses kerana mungkin ramai di luar sana yang kurang tahu. Kita sudah tahu daripada kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja bahawa Sultan Johor akan diangkat jadi Yang Tuan Agong ke-17 pada 31 Januari 2024 tahun depan. Jadi dari hari ini sehinggalah ke tempoh itu, apa yang akan berlaku, Prof, dari segi proses dan prosedur dia? Saya rasa dari hari ini sampai ke permulaan pelantikan baginda itu, saya rasa masih lagi dalam tangan Yang di-Pertuan Agong yang ada sekarang. Seperti kita tahu, kedudukan ini bukannya seperti bila Parlimen dibubarkan ada caretaker government. Ini kita tidak ada caretaker Agong. Agong is Agong. There's no caretaker Agong. So, jadi dalam keadaan sekarang, saya rasa kedudukan Agong yang Tengku Abdullah tetap ada. Dan beliau adalah dari segi perlembagaan dan undang-undang masih lagi menguasai kedudukan itu dan berkuasa. Jadi kuat kuasa untuk Sultan Johor inilah 31 Januari 2024. Jadi saya rasa peralihan itu bukan satu masalah lah. Ini satu
perkara teknikal, tetapi dengan bantuan Perdana Menteri juga ia akan membolehkan peralihan ini berlaku dengan baik, terutamanya dengan sokongan khidmat awam yang kukuh di negara kita. Walaupun Johor ada khidmat awamnya sendiri. Jadi inilah yang menarik kepada saya. Kepelbagaian politik dan governance di Malaysia ini sebenarnya tersimpul di bawah payung yang di Pertuan Agong.